Bagus lah, angsa ni bagus. Kita boleh ambil dia punya iktibar dia dari situ. So nombor 4. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni punya cerita pula 6 haiwan mempunyai kerjasama dengan baik. Di dunia ini, yang paling kuat bertahan atau yang paling kuat memakan yang lemah. Itulah kelangsungan hidup yang paling sesuai. Memang beberapa makhluk yang bersaiz besar dan ganas boleh mempertahankan diri, tetapi ia tidak perlu menjadi yang paling kuat. Ternyata beberapa makhluk bergantung pada kerja berpasukan untuk bertahan dalam keadaan sukar. Selalunya, haiwan ni dijadikan contoh oleh motivasi untuk kita. So, tanpa membuang masa, inilah dia 6 haiwan mempunyai kerjasama yang baik. Nombor 6. Tak lain tak bukan, memang kita nampak dia selalu bekerjasama. Semut. Haiwan kecil ni adalah lambang kepada kerja berpasukan. Ya, memang betul. Semut adalah haiwan yang kebolehan kerja berpasukannya dipuji oleh manusia. Malah, penyair sering mengingatkan manusia tentang ketukangan dan kerjasama koloni semut. Menariknya, ketika mengangkut makanan ke sarang, semut bekerjasama dan tidak meninggalkan kawan apabila berhadapan dengan halangan atau beban yang berat. Menurut kajian 2015 bertajuk Fizik Pengangkutan Koperasi dalam kumpulan semut oleh Institusi Sains Weizmann di Rehovot, iaitu negara Israel, semut longhorn boleh mengangkat objek yang lebih besar daripada saiz badan mereka jika mereka bersama-sama mengangkatnya. Dengan seorang ketua yang memimpin mereka, apabila berhadapan dengan halangan, mereka mampu menukar formasi dengan pantas. Lebih menakjubkan lagi, apabila beban tu benar-benar berat, semut utama kemudiannya mengangkat beban tersebut. Nombor 5. Angsa Kanada. Jika kita manusia ada yang takut untuk mengambil tugas sebagai seorang ketua kerana bebanan yang tinggi, lain pula dengan angsa Kanada ni. Selain mempunyai solidariti yang tinggi, haiwan ni tidak gentar untuk mengambil inisiatif untuk menggantikan ketua mereka apabila ketua mereka mati ataupun ketika mereka ingin berhijrah ke suatu tempat. Menurut sumber laman web Emerald Insight, pasukan pengurusan dari Merck Training and Consulting pada tahun 2005 mengeluarkan kajian kolaboratif mengenai angsa ini, iaitu bertajuk Pelajaran Kepimpinan daripada Angsa Kanada. Kawanan angsa Kanada berhijrah dalam formasi V. Apabila ketua formasi kelihatan tidak cergas, salah seorang Canadian Swans dalam formasi akan segera mengambil tempatnya. Sementara itu, angsa yang sakit akan turun pembentukan formasi. Jika seekor angsa jatuh kerana sakit atau kecederaan, 2 ekor angsa jatuh dari formasi dan menemaninya sehingga ia sihat atau mati. Nombor 4. Lebah madu. Kerjasama tak berstruktur menghalang produktiviti pasukan. Selain semut, lebah madu adalah serangga lain yang corak kerjasamanya dijadikan contoh oleh manusia. Walau bagaimanapun, kerjasama sahaja tak mencukupi untuk lebah madu ni. Mereka mahukan kerjasama yang sangat tersusun dengan rapi dan perjalanan kerja yang lancar. Tiap lebah mempunyai tugasnya tersendiri untuk melancarkan kerja mereka. Kajian Mid-Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium telah menyatakan bahawa daripada 60,000 lebah madu dalam sarang, kesemuanya mempunyai peranan masing-masing, iaitu daripada ratu, dron lebah, pekerja hingga lebah bertelur. Kesemua peranan ni memastikan kesinambungan sarang lebah dan generasinya. Nombor 3. Ikan lumba-lumba. Apakah yang menjadikan kerjasama penuh antara satu sama lain? Jawapannya ialah komunikasi. Tanpa komunikasi, kerjasama tidak akan ke mana-mana. Bayangkan jika satu pasukan diam, ia boleh menjadi
ucak-acik ataupun huru-hara. Untuk mengetahui komunikasi yang benar, maka patutlah manusia belajar dari ikan lumba-lumba. Berburu dalam kawanan, bagaimana lumba-lumba berkomunikasi satu sama lain menurut sumber laman web Dolphins World. Ikan lumba-lumba mempunyai cara mereka sendiri untuk berkomunikasi, iaitu dengan bunyi whistle dan klik yang tersendiri. Semasa bunyi klik dihasilkan untuk ekolokasi, whistle tersendiri ikan lumba-lumba ditujukan kepada kumpulan yang lain, terutamanya apabila mereka berada dalam bahaya. Nombor 2. Serigala. Serigala sering dianggap sebagai makhluk yang bersendirian. Oleh tu, terdapat ungkapan lone wolf dalam bahasa Inggeris. Walaupun sebenarnya serigala adalah makhluk yang mempunyai kerjasama yang patut dicontohi oleh manusia. Tak pernah memburu seorang diri. Menurut sumber web Wolf Country, terdapat pak 8 hingga 15 serigala dibahagikan kepada strata sosial yang diketuai oleh serigala jantan yang kuat. Bagaimanapun, para penyelidik tidak berminat dengan strata sosial kumpulan itu, tetapi dengan lolongan tersendiri serigala. Bukan hanya satu makna, lolongan serigala sebenarnya mempunyai banyak makna dan bukan hanya kesedihan seperti yang ditunjukkan dalam filem. Para penyelidik menyatakan bahawa serigala juga melolong untuk berkumpul bersama, seolah-olah macam menyanyi. Serigala melolong dalam nada dan intonasi yang berbeza. Lolongan itu juga berniat untuk menipu pemangsa lain. Nombor 1. Dubuk dikenali sebagai haiwan yang suka ketawa. Lebih kurang macam tu lah. So ternyata dubuk mempunyai kebolehan menyelesaikan masalah pasukan yang sama atau lebih daripada chimpanzee. Kajian bersama dari Duke University dan University of California pada tahun 2009 bertajuk Cooperative Problem Solving in a Social Carnivore membuktikan dubuk berbintik telah memahami cara menyelesaikan masalah dengan cepat, iaitu dengan bekerjasama antara puak dorang sendiri. Tak seperti primata yang memerlukan latihan yang banyak, dubuk berbintik dikatakan mempunyai naluri untuk bekerjasama dengan pantas. Dalam kajian yang diterbitkan dalam jurnal Animal Behavior, ia hanya mengambil masa 2 minit dan dubuk berbintik itu segera memahami dan bekerjasama dengan pasangannya untuk mendapatkan makanan atau untuk formasi berburu. Itu saja untuk hari ini tentang 6 haiwan mempunyai kerjasama dengan baik. So aku dah minta maaf kalau ada salah silap aku ke atau info yang tak cukup. Jangan lupa komen kat bawah nanti. Like, subscribe, share video ni guys. Apa-apa kita jumpa lain video insyaAllah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.